Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Azri bin Isman, Nambo Matrix E177601. Oke, berikut merupakan pembentangan laporan akhir perancangan pengangkutan bandar di kawasan saya. Antara topik yang dibincangkan, yang pertama ialah masalah pengangkutan yang dihadapi di Bandar Ladatu Sabah. Yang kedua, apakah polisi pengangkutan yang dijalankan? Yang ketiga, apakah perancangan jangka masa pendek yang boleh dilakukan? Dan yang keempat, apakah perancangan jangka masa panjang yang dapat dilakukan? Antara masalah pengangkutan yang sering dihadapi, semestinya kesesakan jalan raya dan pencemaran, seterusnya kemalangan. Yang pertama, kesesakan jalan raya ini selalunya berlaku disebabkan sistem pembinaan jalan raya yang tidak sistematik. Contohnya macam banyak jalan yang berlubang, kekurangan lampu isyarat di persimpangan, terutamanya di kawasan 4 penjuru, jalan raya yang tidak dapat menampung kuantiti kendaraan yang digunakan oleh masyarakat, dan tiada jalan yang khusus untuk pengguna jalan raya yang lain. Yang kedua, pencemaran. Pertama sekali, pencemaran udara. Pengeluaran gas-gas kotor secara berlian seperti gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, dan ini akan menyebabkan pemanasan global di kawasan tersebut. Seterusnya, pencemaran bunyi, terutamanya bagi kendaraan yang bermotor yang telah diubah suai. Ini akan mengganggu penduduk di sekitar kawasan tersebut. Dan seterusnya, pencemaran air, di mana sistem perparitan yang tidak sistematik ini akan menyebabkan air bertakung, terutamanya di kawasan jalan raya. Seterusnya, antara polisi pengangkutan yang dijalankan, yang pertama sekali, kemudahan untuk pengangkutan aktif, seperti penyediaan laluan pejalan kaki, dan juga laluan berbasikal. Yang kedua, mengenakan cukai tempat letak kereta. Ini salah satu insentif bagi mengurangkan penggunaan kereta di kawasan tersebut. Yang ketiga, menyaman kendaraan yang telah diubah suai. Seperti yang kita tahu, kendaraan-kendaraan yang diubah suai ini banyak memberi risiko kepada pengguna jalan raya yang lain, seperti nambah kelajuan. Seterusnya, menghangatkan penggunaan CFC, yaitu gas klorofluorokarbon. Karena gas CFC ini dia menyumbang kepada pencemaran udara dan juga pemanasan global. Antara perancangan jangka masa pendek yang dapat dilaksanakan, yang pertama sekali, kita boleh menyediakan laluan khusus untuk pengangkutan aktif, seperti laluan pejalan kaki dan juga pengguna basikal. Ini bagi mengelakkan kesesakan dan juga berlakunya kemalangan di suatu kawasan. Yang kedua, mengurangkan kawasan tempat letak kereta. Ini akan memaksa orang awam tidak menggunakan kendaraan dalam satu masa yang banyak. Dan yang ketiga, menghadkan penggunaan kereta bermodel lama. Karena kendaraan yang bermodel lama ini selalunya dia banyak menggunakan gas klorofluorokarbon yang dapat menyumbang kepada pemanasan global. Antara perancangan jangka masa panjang yang dapat dilaksanakan, yang pertama sekali, menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam lain seperti LRT dan MRT. Ini juga ini bagi memudahkan orang awam, selain daripada
menggunakan kendaraan masing-masing, dorang ada insentif lain bagi menjimatkan massa dan sebagainya. LRT ini juga memudahkan karena ia tertumpuk pada satu kawasan ke kawasan yang lain. Seterusnya, meluaskan lebuh raya dan membina lebuh raya bertingkat. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya kesesakan dan juga kemalangan. Seterusnya dan yang terakhir, mengenakan cukai jalan tol di setiap laluan keluar masuk daerah. Hal ini bagi mengurangkan penggunaan kendaraan awam sendiri dalam satu masa. Nah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.